Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin, para jemaah yang diberkati, dirahmati, lagi moga kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mulakan seperti mana setiap kali pertemuan kita di masjid ini dengan mengajak diri saya dan jemaah terlebih dahulu untuk kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuji, iaitulah dengan kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kurniakan keredaan Allah kepada kita. Benda yang acap kali saya ulangi dari dahulu pun, kalau urusan berkaitan dengan makan dan minum, selepas kita makan dan minum, sama ada setiap selepas sesuap ataupun selepas habis makanan dan minuman, kita sebut alhamdulillah, pun cukup untuk menjadi sebab kita mendapat redha Allah, apatah lagi dalam perkara yang lebih besar berbanding dengan makan minum. Seumpama kita belajar, kita menuntut ilmu, ataupun kita melakukan perkara yang hebat, lagi besar kedudukannya berbanding dengan keperluan kita sekadar untuk makan dan minum. Seterusnya, tidak lupa juga sama-sama kita mengingati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Moga kita pun tidak sedar sebenarnya, barangkali dengan sebab banyak selawat kita kepada Nabi SAW, bahkan sebenarnya bukan barangkali, cuma semuanya berada pada kuasa, kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan masih ada yang berselawat kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah uji kita, tapi Allah Subhanahu wa taala buka sedikit demi sedikit kepada kita, mengingatkan cerita kita yang berlaku sekarang ini, mengingatkan cerita yang Nabi cerita, 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terperangkap dalam gua, maknanya hidup dengan mati. Kalau kita baca cerita ni, walaupun kisahnya, latar belakangnya agak berlainan, tetapi dalam konteks ujian berkaitan dengan hidup dan mati. Saya pun tak perasan hari ni berapa jumlah semalam dalam tempoh 24 jam. Cuma suka saya nak sebutkan di sini, alhamdulillah kita tengok ada penurunan yang sangat hebat berkat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Dan satu benda yang juga saya nak sebut, di sebelah Eropah sana mereka sedang bergelut sekarang ini dengan COVID-19. Dan apa yang pasti tadi
Masa saya duduk bersama dengan isteri saya, sempat saya tengok berita dari Bosnia. Semalam sahaja 94, tak silap saya, tak kurang dari 94 kematian disebabkan COVID-19, dengan rakyat yang sekadar 2.6 juta. Kematian berlaku tidak kurang 50 orang setiap hari. 50, 60, 70 dan 94 orang. Dan dijangkiti pula seramai 1,400 orang lebih. Itu penduduk 2.6 juta. Kita 3, hampir 33 juta kita sebut. Tapi kita mampu kawal. Kenapa? Kerana terus teranglah saya sebut, bahasa mudahnya kata mereka degil. Mereka tidak mahu guna maskar, tak nak guna topeng. Mereka tidak mahu lockdown, tak nak ikut. Macam-macam benda mereka buat. Kononnya tak percaya. Bila tak percaya, akhirnya dalam tak percaya pun, bila ada jiran mati, seorang tak pergi rumah jiran, lepas tu cakap mulut lain tapi perbuatan lain. Balik pada cerita kita yang asal tadi, Rasulullah pernah cerita, sekadar kita nak ungkit sikit sebelum kita masuk sambung pengajian kita yang tertangguh. Seingat saya, tak silap saya, pada bulan 1 saya datang, Januari. Bulan 2 tak sempat, dan terus sampailah hari ini, alhamdulillah dapat semula datang. Cerita yang kita sebut tadi, Rasulullah SAW cerita bagaimana 3 orang yang terperangkap dalam gua. Bila hujan turun, batu jatuh menutup mulut gua. Dalam konteks pengamatan orang awam ataupun orang tidak Islam, mereka melihat itu sebagai bencana alam. Kita tidak menafikan bahawa bencana alam itu berlaku, tetapi semuanya dengan qada dan qadar Allah. Sebab itu bila berlaku, mereka bertawassul dengan amalan soleh. Sebab itu saya sebut tadi, barangkali dalam negara kita ini masih kuat kita berselawat pada Nabi SAW, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala buka sedikit. Maka mudah-mudahan pembukaan sedikit itu akan membawa pembukaan yang lebih besar, supaya kita boleh keluar terus dan penyakit itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita seronok sekarang kemudian kita berhenti setakat tu. Pasal masing-masing kena berusaha, semua peringkat. 3 orang ada, 3 orang kena berdoa dalam 2. Bukan 3 orang ada, seorang dia berdoa, dia tengok mana paling soleh. Tak, semua sekali. Semua sekali. Kalau ikut salah seorangnya itu hampir berlaku zina, kita sebut. Hampir berlaku zina. Salah seorang yang bertawassul, dia cerita bahawa dia sudah pun berada di atas posisi sepupu dia yang ingin dia setubuhi secara haram, secara zina. Tiba-tiba sepupu dia sebut, "Ittaqillah, kamu kena bertakwa pada Allah." Nak cerita, kita boleh faham lah tu. Kita boleh faham. Kita bukan menuduh, kita bukan nak menilai hal iman orang lain. Tapi logiknya, kalau sampai berada tahap tersebut, biasanya orang itu bukan orang yang alim, bukan orang yang hebat. Orang itu orang biasa. Macam kita lah, kita sebut orang biasa. Kita bukan nak rendahkan dia, kita letak kita macam tu. Kalau orang yang macam tu bertawassul pun kerana dia meninggalkan satu perkara lillahi ta'ala, bila disebut nama Allah, seperti Allah sebut dalam satu ayat, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa ni,
bila dia didatangi hasutan, pujukan iblis minasyaitan, dari syaitan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru, dia ingat, fa idza hum mubsirun, maka pada waktu itu dia nampak, yang benda yang halal, benda yang haram, dia nampak rahmat Allah, pengampunan Allah, dia nampak bala yang boleh Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Benda yang tak perlu saya ulas dengan lebih panjang lah tentang ni, kenapa bala ni. Tetapi apa yang kita sebut di sini, kalau dia dalam cerita umat yang dulu, dan Rasulullah sudah beritahu pada kita, umat Nabi lebih baik daripada umat dulu. Allahu Akbar. Kalau 3 orang boleh bertawassul sampai ke tahap itu, keluar akhirnya semua selamat, semua main peranan, bukan seorang je, bukan seorang je, semua sekali main peranan, 3 orang. Maka mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita, mudah-mudahan. Tapi itulah alhamdulillah qada dan qadar Allah, madin fina hukmuk, kita sebut ada satu doa Nabi ajar, segala hukum hakam Allah itu mesti berlaku pada kita. Adlun fina qada'uk, qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah itu cukup adil, maha adil, maknanya kena pada tempat dia. Benda Allah uji kita, contohnya setahun, kita kata, kalau kita sebut, kenapa saya tak boleh datang setahun, adil, mesti ada kena, mesti betul kena dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan tersebut. Allahu Akbar. Malam ini saya tidak lupa juga seperti mana biasa mengajak diri saya dan jemaah bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya baca ayat orang yang bertakwa macam mana, dan sekali lagi ayat yang sama juga saya ulangi, bermaksud wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Kalau ikut dari pengajian kita seperti yang ditulis dalam program masjid ini, iaitulah berkait pengajian tentang dosa-dosa besar melalui kitab Al-Kabair versi Arabnya yang saya buka, yang saya guna, oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi. Buku ini yang kita baca, kita dah sampai ke tajuk yang ke-13 malam ni. Pasal yang terakhir kita baca iaitulah dosa berkaitan dengan dosa makan harta haram, khususnya riba, khususnya makan harta riba. Yang malam ini dosa yang antaranya yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, selain boleh menyebabkan, kita kena ingat dosa ini adalah dosa yang mana wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Kamu kena berhati-hati, bertakwa, takut pada Allah. Bala, fitnah di sini dengan makna bala, azab Allah. Bila dia kena, la tusibanna allazina, pasti dia tidak cuma kena zalamu minkum khassah, orang yang jahat di kalangan kamu saja, tak. Dia tak khusus kena pada orang musyrikin, dia tidak khusus kena pada orang kafir ataupun orang zalim, dia tak khusus. Bahkan kita baca lu'inal ladzina kafaru ala lisani Dawud wa Sulaiman. Allah ataupun Allah menceritakan bagaimana ada golongan yang dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini kanu la yatanahawna an munkarin, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Ayatnya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, tertinggal tadi, min bani Israil. Dilaknati mereka yang kafir dari kaum Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, kaum Sulaiman, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kerana mereka ini asaw, buat maksiat, wa kanu ya'tadun, melampau, bermusuhan.
kanu la yatanahawna, dulu mereka ini la yatanahawna, masing-masing hidup bermasyarakat. Tanaha yatanaha ini lafaz dia serupa kalau kita baca tawasa yatawasa wa tawasau bil haq, maknanya saling berpesan. Saya pesan pada anda, anda pesan pada saya tegur anda, anda tegur saya macam-macam lah, maknanya dua pihak paling kurang. Benda ni bukan benda kecil, benda sampai mengundang laknat. Itu yang bahaya sekali. Mudah-mudahan benda laknat itu tidak berlaku kepada kita. Mudah-mudahan kita minta dijauhi dari laknat. Tetapi ke atas orang kafir benda ni jelas berlaku. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw. Mereka suka dulu buat maksiat. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna, masing-masing hidup bersama tapi masing-masing tak larang. Tengok biar je lah, bukan aku. An munkarin, satu-satu perkataan munkar. Munkar di sini tidak, Allah tak sebut dalam dengan lafaz, dia panggil, kalau bahasa Arab, bahasa kita belajar Quran, kita kata alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Bahasa Arab dia kata alif lam ma'rifah, panggil gitu, dia ta'rif. Tak apalah saya sebut dalam konteks bahas, dalam konteks mengaji Quran lagi mudah. Tapi Allah kata kanu la yatanahawna an munkarin, perkara yang mungkar, tak kira apa pun, kecil ke besar ke, itu bukan hal aku. Kubur masing-masing kononnya, urusan masing-masing. Fa'aluhu, yang mereka lakukan dalam sesama, dalam kalangan mereka, labi sama kanu yaf'alun. Memang buruk sangat, Allah kata, memang buruk sangat apa yang telah mereka lakukan. Jadi antara benda yang paling besar lah, antara benda yang paling besar, ini bukan saya cerita, ini Allah cerita. Kita ambil faham dulu ni. Allah kata tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Allah sebut secara khusus, Allah sebut munkar ni banyak, tapi antara yang paling menyebabkan besar mereka ini dilaknati, dimarahi kerana mereka tidak mencegah-cegah apa dia perangai mereka. Saya baca terjemahan dia lah, nanti kalau saya terjemah takut ada orang was-was. Saya baca terjemahan dia mudah. Allah kata engkau lihat, Allah beritahu kepada Nabi SAW, pada kita, engkau melihat banyak dari mereka menjadikan orang kafir musyrik teman rapat mereka. Lebih percaya sesama orang muslim, tapi lebih percaya orang kafir. Bahkan mereka ini sampai satu tahap, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah gunakan yatawallawna, mereka sanggup berkepimpinan disebut. Ini cerita zaman tu ni, zaman saya sebut tadi ni. Kita ambil pengajaran dia. Yatawallawna allazina kafaru, mereka mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir. Orang tu boleh cegah maksiat ke tak cegah maksiat ke tak penting, yang penting hidup dia makan cukup, minum cukup. Dia fikir bab makan minum je, hidup dia macam haiwan. Lalu Allah pun kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, memang buruk sangat apa yang mereka itu buat untuk diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, sehingga Allah marah pada mereka, sehingga Allah marah kepada mereka. Wa fil azabi hum khalidun, sehingga mereka ini berada dalam azab kekal abadi. Pasal
secara khususnya yang berlaku ni, kalau kita tahu cerita zaman Nabi Daud, Nabi Isa yang disebut tadi, pasal sampai satu tahap mereka kufur pada Nabi, lawan Nabi, kufur. Yang berlaku di mana-mana sekarang, zaman sekarang, taklah sampai ke tahap kekufuran, tetapi walaupun tidak berlaku kekufuran, dia berlaku dosa besar. Orang kafir berzina atas kekufuran dia, orang Islam berzina atas maksiat dia, fasik dia. Hukum berlainan. Tapi dalam konteks maknanya dosa tetap dosa, besar tetap besar, tapi hak tu sampai maksimum. Orang Islam masih boleh bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW dah beritahu kaitan dengan taubat. Bila kita cakap bab dosa je, kita kena ingat bertaubat. Khususnya kalau kita sembahyang sunat. Kalau kita sembahyang sunat, masa sujud tu, setiap kali sujud ke ataupun sujud akhir, sekurang-kurangnya 3 kali kita beristighfar. Macam-macam lafaz istighfar masa kita sujud tu, macam-macam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ulang 3 kali. Tak tahu, kalau bagi tahu ustaz, tak tahulah, kami tak tahulah lafaz lain, tak ingat, belajar tak ingat. Hak tahu mana? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Imam, saya terlupa, tak silap saya, Imam Nawawi saya baca, kalau tak Ibn Abdul Bar, 2 malam lepas saya ada baca, tapi saya tak ingat imam mana dia sebut, kalau Allah mustahil Allah beri ucapan untuk kita beristighfar kalau Allah tidak mahu mengampunkan kita. Kalau Allah tidak mahu mengampunkan kita, Allah tak akan beri perkataan-perkataan itu. Maka bacalah dengan penuh yakin, Allah akan mengampunkan. Yang ini sah. Imam Nawawi kata, kalau orang itu buat dosa yang sama, jahat, dosa besar, walaupun 1000 kali pun, selepas 1000 kali itu baru dia bertaubat sekali, tapi sekaligus 1000, semua sekali Allah ampun. Apatah lagi hak buat sekali bertaubat, buat sekali, kali kedua bertaubat. Dia tidak berazam nak buat dosa, tapi benda tu berlaku. Tak berazam untuk buat dosa, itu salah, itu cerita lain ya. Itu cerita lain. Tapi buat dosa itu berlaku dengan kedudukan suasana kehidupan. Allahu Akbar. Yang penting kita sebut di sini, inilah antara benda yang bila Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peringatan pada kita, apa yang berlaku ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sebagai satu peringatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar kat mana baik kita gunakan kebaikan hak kita buat itu, kita gunakan. Pada diri kita ada benda baik. Pada diri kita ada benda baik, kita boleh cari sendiri, bukan kita syok sendiri, bukan ujub ni. Bila kita dalam keadaan susah, kita belek seolah-olah belek dari kat mana benda baik hak kita. Orang kata memang kalau boleh nak buat, tapi tak buat. Pasal apa? Pasal takut pada Allah. Masa tu kita ungkit. Contohnya kita ni, contohnya lah, tak jenis tak pernah bangun malam sekalipun, tak pernah sembahyang tahajud. Tiba-tiba teringat, ya Allah, aku pernah bangun sembahyang tahajud, nak ungkit pada Allah. Kita dengan Allah lah, ya Allah, aku terimalah amalan tu, aku bertawassul dengannya. Itu contoh berdasarkan kepada hadis yang Nabi SAW sebut tadi. Baik, dosa yang ke-13 ada lebih kurang 33 kan, 14 minit lagi. Kata Al-Imam Az-Zahabi, dia tulis dalam buku dia, dosa yang ke-13, Al-Kabiratu As-Salisatu Asyarata, yang ke-13, aklu malil yatim wa zulmuhu, makan harta anak yatim dan menzalimi anak yatim. Anak yatim ni
kita tak payah tengok hak jauh-jauh lah. Ya, hak jauh itu sebahagian. Kita tengok dulu anak-anak saudara kita secara khusus, anak-anak saudara kita, ataupun bukan anak saudara kita, barangkali cucu kita. Kalau anak kita ada anak dan cucu, tiba-tiba anak kita mati, anak tu anak yatim pasal dia masih kecil. Pasal anak yatim ini iaitulah dalam konteks manusia yang mati bapanya sebelum waktu balik. Dia tak sama dengan haiwan. Haiwan mati ibu dia pasal ibu dia yang bagi makan. Yang penting, Imam Az-Zahabi dia bawa dulu ayat Al-Quran menyebut, ini semua cerita ada kaitan dengan harta, ya. Ini cerita berkaitan dengan harta. Antara dipanggil kemahuan manusia. Kemahuan manusia. Tak ada orang tak ada harta. Tak ada orang yang tidak berdoa, ya Allah, bagilah aku harta, bagilah. Kita berdoa macam-macam, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna, bagi rezeki. Macam-macam kita nak. Saya pernah pernah lama ni, cerita lama, ada di satu masalah, walaupun tuan badan tidak menceritakan sendiri kepada saya, sahabat dia datang bagi tahu. Mungkin dia malu nak cerita. Dia adalah isteri kedua. Dia isteri kedua kepada suaminya agak tua, dah nak buat macam mana. Kan biasa begitulah orang lelaki hak tua ni, kalau dia nak kahwin hak yang kedua, dia tak cari hak sama dia. Dia tak cari hak sama dengan bini dia, cari hak muda lah kan. Jadi hak dengan hak tua, bukan hak tua lah, hak nombor satu semua. Dengan hak nombor satu ni, anak besar-besar, dia mati mengejut, mati kat luar negara. Saya tak payahlah saya sebut lebih-lebih, jadi nanti terbongkar pasal orang boleh kenal walaupun cerita ni lama. Mati kat luar negara, tiba-tiba pada hari jenazah mari keluarga, bini nombor satu tak tahu pun dia ada nombor dua. Tak tahu lama ni. Tadi saya ada baca menteri kita kata nak kahwin, buat poligami ni buat cara ikut peraturan. Molek-molek bukan, tak boleh kan. Ada siapa dia statement semalam barangkali di share kan dalam Facebook muslimin-muslimat. Yang penting, bila mari timbul kemarahan, bukan isunya sekarang ni ialah bila ada harta, ada ini, Allahu Akbar. Bila bini nombor dua datang bawa anak kecil, saya tidak mahulah banyak, tiba-tiba berlaku macam tak nak bagi harta. Kita kena ingat ini salah satunya harta budak tu. Selain dari hak harta isteri itu, satu cerita lain dah, isteri ada bahagian dia lah. Kemudian ini cerita anak yatim, anak kecil-kecil lagi. Allahu Akbar. Allah kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim. Nah, ini guna anak yatim zulman, secara zalim. Innama, bila sebut innama nak cerita dipanggil harfut ta'kid lil wal hasri, dipanggil huruf yang digunakan oleh Allah nak menyatakan kesungguhan sememangnya dan satu-satunya. Itu cara dia, balasan dia. Tak ada cara lain. Allah tak akan balas cara lain. Apa dia? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka sebenarnya makan dalam perut mereka api neraka. Api neraka. Semalam juga dalam siaran luar negara saya tengok, ada di Eropah sana,
gunung berapi meletus, kemudian keluar lava. Dia bukan macam di Indonesia sana, dia keluar, tapi dia keluar menggelegak. Muslimin jemaah, kalau tengok bagaimana ramainya orang datang. Lepas tu ada temu ramah pemberita salah seorang. Dia kata, dengan orang putih dah ni, dia kata lebih kurang maksud dia kata saat yang paling hebat yang pernah dia saksikan dalam hidup dia. Dia kata bila dia tengok keluar apa ni, larva tu kemerahan pekat, dia tak lagi dekat lah, hak jauh ni dia larva dia tak jadi hitam kan, jadi keras macam siming tu. Bila saya duduk dengan isteri saya pun kata, macam mana api neraka, Allahu Akbar, macam mana api neraka. Kita orang Islam seronok kita ingat api neraka, pasal bila kita ingat api neraka, kita pun kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu contoh dia. Rasulullah bagi tahu, kalau kita isti'adzah dari api neraka contohnya 3 kali, maka pada waktu itu neraka akan jawab, Allahumma ajirhu minan nar. Wahai Tuhan, selamatkan dia, jauhkan dia dari api neraka. Itu contoh. Tapi orang kafir bila dia tengok, apa yang dia rasa? Cuba bayangkan, dengan kepekatan tersebut Allah kata innama yakuluna fi butunihim nara. Yang mereka makan dalam perut mereka itu tidak lain tidak bukan, innama tidak lain tidak bukanlah, senang, tidak lain tidak bukan adalah api neraka. Wasayaslawna sa'ira, dan pasti mereka ini akan masuk api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ini dalam surah An-Nisa ayat yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, ayat yang kedua Allah kata wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu menghampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Bukan cara baik-baik je, cara yang terbaik. Kalau contoh maksudnya lah, kalau kita 3 orang adik-beradik, ada seorang itu dari kalangan kita ini, dia yang kita tahu dia yang paling bagus untuk mengurus, maka jangan kita masuk campur. Pasal lafaz ini nak menunjukkan biar yang terbaik, yang cari yang terbaik. Itu contoh dia. Ada hukum dia dalam konteks pengurusan. Kita bukan nak cakap dalam konteks pengurusan, kita nak cakap dalam konteks kesedaran, supaya jangan cuba ambil harta anak yatim. Ini antara perkara yang menyebabkan, secara jujurlah, saya tidak mau masuk lebih jauh juga, kalau dipanggil kadang-kadang ada selepas kematian, kadang-kadang ada majlis tahlil. Saya tidak mahu bercakap dalam konteks tahlil itu, pasal fatwa yang disebut oleh sahibus samahah, menteri kita mantan semasa beliau kata masalah khilafiyah, dan beliau pun menyebut benda tu harus dalam konteks tahlil. Cuma dalam konteks makan tu kadang-kadang kita terfikir juga, pasal apa rumah itu barangkali anak dia masih kecil lagi, harta pun tak bagi lagi. Orang kita ni dia panggil apa ni, kadang-kadang dia sensitif. Kalau ada orang kata jom dah ke bumi kan, mari kita tengok benda ni, dia tohmah benda lain pula kalau kita sebut begitu. Dia kata kubur basah lagi, kita dah nak kira bahagia. Ini bukan cerita tu, ini cerita benda supaya tidak ada siapa dari kalangan kita yang ambil hak orang lain. Itu je, itu tujuan dia. Jadi benda-benda yang macam ni
Jangan kita buat jadi sensitif yang tidak kena pada tempat dia. Lebih sensitif hukum Allah yang kita langgar. Kita ambil ikut suka. Hak ni ambil itu, hak ni nak ambil itu, ambil. Sampai kadang-kadang ada hak balik jauh dari luar negara, balik tak ada benda dah. Barang-barang tak boleh buat gitu. Pasal apa? Dia dah ambil dulu. Kadang-kadang cucu pun pakai ambil dulu. Padahal cucu dah kita tahu anak-anak ada pak-pak saudara lah. Kan? Hak matinya atuk, pak saudara ada. Bila pula cucu boleh ambil? Semua dipanggil mahjub, terhalang pasal anak-anak semua ada. Tapi ada sampai ke tahap tu. Benda-benda ni kadang-kadang dalam masyarakat kita dia anggap sebagai satu benda yang alah tak penting, alah tidak penting. Kita jadi benda-benda ingat. Tambah-tambah lagi jika kebetulan dalam keluarga itu ada anak yatim, waktu yang kita takut. Saya tidak mahu ulas banyak dalam konteks tu. Kemudian Allah kata illa billati hiya ahsan, kalau kamu nak pegang harta anak yatim dengan cara yang terbaik, hatta yablugha asyuddah, tapi ada tempoh dia, iaitulah sampai anak itu mampu menguruskan, tahu berkaitan cara nak menguruskan harta. Jadi masa itu kamu tak perlu masuk campur, bagi hak dia kepada dia. Kecuali kalau kita tahu dia tu jenis hak mengisap dada, hak apa semua sekali, itu kita kena masuk campur dalam konteks lain lah. Bukan konteks kita nak menghalang dia menggunakan harta dia, tak. Tapi dalam konteks pengurusan pun begitu, kita tidak boleh ambil hak dia. Ada 1 minit lagi, jadi saya rasa tak sempat untuk saya baca berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang penting yang terakhir, sebelum masuk 33 ni, saya teringat hadis yang biasa kita baca, iaitu Rasulullah kata, al-muflis ma ta'uddun al-muflisa fikum. Siapa yang kamu fikir orang yang muflis di kalangan kamu? Jadi antara yang disebut dengan jelas, iaitulah orang yang makan harta orang lain. Jadi jangan kita disebabkan kalau makan harta orang lain pun dah muflis, maka harta anak yatim lagi muflis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ahlina wa dhurriyyatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal juzam wal barasi wa na'udzubika min sayyi'il asqam wa na'udzubika min syarri waba'i corona. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Ada lampu kereta VEE 1995 tak tutup, habis bateri nanti.